Alhamdulillah, saya ingin mengucap terima kasih kepada Mentari Channel yang telah memberi ruang dan peluang untuk kita bersama-sama memanjangkan informasi tentang peranan dan fungsi Baitul Mal untuk memberi manfaat kepada masyarakat Islam secara keseluruhannya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin nak menerangkan tentang penubuhan Baitul Mal ini dalam tahun 1985 sebenarnya ditugaskan untuk pertama mengutip zakat daripada masyarakat, dan zakat yang dikutip ini adalah untuk kita pastikan bahawa setiap kutipan itu akan diagih semula kepada asnaf, iaitu mereka yang berhak. Namun setelah ia bergerak dan lebih maju dan banyak kutipan-kutipan yang telah kita perolehi daripada masyarakat, hasil kesedaran melalui inisiatif kita untuk memanjangkan tentang ilmu zakat, kepaduan berzakat, kewajipan berzakat dan sebagainya, maka dengan inilah kita telah dapat merangka pelbagai program, dan program yang lazimnya kita lakukan pada peringkat awal memang untuk membantu dalam bidang pendidikan, dan pendidikan inilah sebagai satu usaha yang dapat melepaskan orang kita daripada kitaran keganasan atau kemiskinan. Jadi dengan adanya program-program pendidikan ini, orang kita ramai yang telah mampu untuk graduate dan sebagainya, dan telah mula menyumbang kembali kepada Baitul Mal. Dan selepas kita bergerak dan sebagainya, akhirnya kita menambahkan lagi program kita selain daripada pendidikan, kebajikan dan institusi Islam. Kita memulakan dengan program memantapkan kemahiran ummah. Program memantapkan kemahiran ummah melalui Akademi Latihan Insan ini telah berjaya menghasilkan beberapa orang yang telah mampu untuk menyara kehidupan mereka dengan kemahiran yang diajar dalam tempoh yang terdekat selama 2 hari, dan kursus yang kita sediakan banyak, 46 lebih kursus yang dikendalikan oleh vendor-vendor kita dalam kalangan orang kita juga. Jadi program ini bukan saja memberi manfaat kepada pelatih, tetapi juga kepada vendor yang ada kemahiran mereka untuk dipindahkan kemahiran itu kepada mereka dalam tempoh 2 hari, dan dalam 2 hari itu mereka dapat menggunakan kemahiran itu untuk menjana pendapatan dan hasil untuk mereka menyara kehidupan, dan seterusnya mereka boleh belajar lagi, dan mereka juga boleh membuka perniagaan sendiri, dan mereka boleh memastikan bahawa kehidupan ini tidak ada noktahnya. Mereka boleh memajukan diri, dan Alhamdulillah setakat ini kita telah menghasilkan beberapa orang yang boleh saya katakan ada success story-nya, boleh ditanya dengan vendor dan pelatih-pelatih yang telah melalui program kita, dan kita berharaplah mendapat sokongan dari semua pihak supaya ianya terus mekal di bumi Darul Hada ini untuk dikecapi oleh seramai yang mungkin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana dalam Islam ini ada rukun Islamnya, iaitu rukun Islam tentang kefaduan berzakat. Jadi adanya kefaduan berzakat, maka adalah wujud sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk mengutip zakat, mengagih zakat dan seterusnya, mengurus segala usaha-usaha yang ada berkaitan dengan sumbangan daripada masyarakat Islam. Jadi kalau kita lihat dengan adanya kehendak syariah itu, maka wujudlah Baitul Mal. Jadi Baitul Mal hendaklah kita sesuaikan dengan satu visi yang lebih jauh dan meluas, iaitu menjadi sebuah organisasi Islam yang dinamik, pembela kepada umat manusia, khususnya masyarakat Islam Sarawak. Jadi dalam erti kata, melalui visi itu, apa yang kami lakukan ialah kita kena meletak masyarakat Islam ini kalau boleh dari setiap bantuan-bantuan zakat kita, bantuan sedekah kita, dan juga bantuan daripada manfaat wakaf kita dapat memaju dan membangunkan umat Islam itu sendiri. Antaranya yang kita dapat lihat tadi melalui Akademi Latihan Insan, ini adalah satu inisiatif dan program yang telah kita lakukan. Selain daripada bantuan kita nak memastikan masyarakat Islam kita tidak terlepas daripada bantuan pendidikan, dan juga mana yang sudah tidak mampu untuk membaik kehidupan, kita turut membantu sebagai ejen pelengkap kepada kerajaan untuk bantuan kebajikan. Dan selain itu kita juga membantu institusi-institusi Islam seperti masjid, surau dan persatuan NGO dan sebagainya, supaya mereka juga dapat
dapat berperanan dalam pembangunan ummah. Jadi inilah daripada visi tadi sebuah organisasi Islam yang dinamik, pembela kepada umat manusia, khususnya masyarakat Islam Sarawak. Kita juga melalui misi kita dengan beberapa program dan aktiviti yang selaras dengan usaha untuk membangun ummah supaya ummah sentiasa tidak ketinggalan, ummah sentiasa dalam kedudukan yang boleh memajukan kedudukan mereka. Kalau kita lihat di negeri Sarawak, kedudukan umat Islam kita boleh dikatakan secupak dalam satu gantang. Kita kenalah menjadi satu model yang boleh dicontohi dalam masyarakat yang majmuk. Jadi itulah yang telah kita rangka, dan antaranya tadilah saya tekankan lagi dari segi kemahiran ini, kita nak pastikan orang kita mampu untuk berdikari, orang kita mampu untuk menjana pendapatan daripada kerja-kerja sebagai seorang usahawan, selari dengan program sinaran asnaf ini. Memang selari. Inilah yang kita usahakan selama ini, dan kita berharap masyarakat setempat dapat, khususnya orang Islam, dapat menyokong inisiatif ini melalui penyertaan mereka dalam program-program kami, dan kedua, vendor-vendor yang berkeupayaan dapat bekerjasama untuk melahirkan seramai mungkin orang kita yang boleh berdikari. Okey, alhamdulillah, dengan adanya, boleh saya katakan, inisiatif yang dilakukan oleh Mentari Channel ini tentang program sinaran usahawan asnaf, bagi saya lah ini adalah satu inisiatif yang boleh memanjangkan kejayaan-kejayaan program-program yang dilakukan untuk memastikan orang kita yang berjaya, dan juga apakah yang disediakan oleh Baitul Mal dalam penglibatannya untuk para usahawan dapat dipanjangkan kita. Sebab dalam era digital ini, orang lebih melihat apa yang dapat mereka perolehi, sama ada dari segi YouTube, Facebook dan sebagainya. Dan bagi kami ini adalah satu kolaborasi yang baik, dan insya-Allah kita boleh memanjangkan lagi, lebih banyak lagi aspek-aspek yang lain. Jadi bagi saya perkongsian melalui program ini, insya-Allah ia akan dapat menarik perhatian, atau menarik perhatian yang mungkin belum lagi terlibat, dan mungkin melalui perkongsian seperti ini mereka boleh tertarik dan dapat mengajak seramai mungkin untuk turut serta. Dan harapan saya adalah untuk orang kita bersedia untuk melengkapkan diri dalam peredaran zaman ini, kerana kitalah yang mengemudi hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai inisiatif, kalau kita tidak mahu menambah kemahiran diri, susah untuk kita bersaing dalam keadaan yang semakin mencabar. Apatah lagi dalam kehidupan norma baru ini, kalau boleh ada antara program-program yang kami sediakan seperti khusus jualan online dan sebagainya, mungkin inilah adalah satu pendekatan yang orang kita boleh lakukan. Jadi sebab itulah pada pandangan saya amat berharap sekiranya keadaan COVID ini dah semakin berkurangan dan sebagainya, kita akan dapat giatkan, mengaktifkan lagi program-program melalui Akademi Latihan Insan ini yang boleh memberi manfaat kepada seramai yang mungkin. InsyaAllah, bagi kami di Baitul Mal, kita memang suka nak melihat ramai dalam kalangan orang kita berjaya dan mampu berdikari. InsyaAllah, mereka akan menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Dan orang lain pun dapat melihat mereka sebagai model dan contoh sinar usahawan asnaf yang kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syukri bin Samo, berjawatan sebagai Ketua Bahagian Kebajikan dan berkhidmat di tabung Baitul Mal Sarawak selama 20 tahun. Akademi Latihan Insan digelar juga sebagai ahli lah. Objektif bantuan khusus ini adalah untuk menawarkan khusus kemahiran kepada asnaf supaya dapat berdikari dan dapat juga menjana pendapatan. Kita siapa kena masa tu kemahiran amat penting lah, kerana dapat mengubah seorang asnaf atau seorang itulah. So salah satu peserta adalah beragama Islam.
dan nya mesti umur 18 tahun ke atas lah, dewasa sikit lah. And then nya keutamaan kepada golongan fakir dan miskin, ya utama sekali lah. And then ketiga ialah golongan yang berpendapatan rendah macam B40 dan sebagainya lah. Kita B40 dah berapa lagi tu. So peserta hendaklah di kalangan golongan Sidak Sarawak atau Sidak Bermostating di situ. Siapa di Sarawak tu boleh juga, asal memenuhi syarat 1, 2, 3 tu. And then hanya belum dapat khusus lah. Punya mohon juga kita timbang juga sebenarnya. Okey, untuk makluman semualah, Akademi Latihan Insan tu nya ada di Ibu Jabat Kuching, nya berada di Sibu, nya berada di Miri. Okey, tujuannya tu adalah Kuching di zon selatan. Contoh zon selatan dah semahan boleh khusus itu, Sidak kawasan Serian boleh khusus itu, macam zon tengah di Sibu, nak muka di sikit boleh khusus di Sibu, yang sentral lah. And then di utara ni memang dari Miri, Limbang, Bintulu. Macam lah rupanya. Sidak aja ada kawasan-kawasannya yang dekat dia agak lah. Berapa hari khusus? Khusus lebih kurang 2 hari. Khusus 2 hari tu kena, bila khusus lama gila, Sidak mudah rasa macam ni, rasa bosan. 2 hari dah okey lah. Belum khusus 7 hari sebulan tu tidak mudah rasa gelisah dan bosan. Tapi kita mula untuk fast track tu 2 hari. So 2 hari tu kita umpamanya percuma aja situ. So kita beri makan minum tengah harinya, t-shirt dan peralatan alat tulis lah, free semua. So cuma sudah datang aja, mak diri pun aja. Saya dah bayarkan dikenakan lah. Saya dah bayarkan, cuma program ALI tu sejak Januari tahun 2018 sehingga itu, dan tempoh ya kita dah beri khusus pada 7,000 lebih peserta lah yang di seluruh Sarawak tu. Yang paling ramai di kawasan Kuching, Ibu Jabat paling ramai lah. Memang banyak, ramai yang berminat, dan syukur alhamdulillah lah banyak yang minat. So at least bila berkhusus tu sila semua at least adanya sebenarnya yang berminat untuk, satunya untuk berdikari pun, keduanya menjana pendapatannya pun, at least bila ada khusus tu yang minat nak belajar. Sebabnya niat utama kita tu adalah untuk menyentuh hati peserta tu, untuk saya belajar. And then kedua, buka ruang untuk rezeki dengan setidaknya lah untuk berniaga lah. Contoh macam khusus-khusus yang diadakan di Akademi Latihan Insan tu, satu khusus servis aircon, ada khusus mula makanan, kuih dan sebagainya, ada servis kereta dan sebagainya. Contoh aircon aircon ada contoh kini tu servisnya lebih kurang RM50 hingga 100. Contohnya ada servis airconnya mula rumah seorang, contoh sebuah rumah dapat RM50, dua rumah dapat 100, and then RM200. Ya, income untuk setidaknya lah. Okay, selainnya contohnya ada khusus juga ingin masuk nya nak berniat nak belajar, dia boleh menyambung ke Get Mara, nyambung ke CIDB dan seterusnya lah. Itu adalah niat murni kami orang lah untuk menaruh minat mulaan untuk sininya, untuk melanjut pelajaran, untuk berniaga dan sebagainya lah. Memang sejak tahun 2018 kita, saya masalah 2019 saya masalah sejak pandemik bulan 3 sesilap kami, tahun 2020 boleh tahan juga lah, ada peserta lah, banyak peserta juga sebenarnya. Sejak waktu tu memang kita, waktu PKP tu kita terpaksa ikut SOP setiap kerajaan. Kita ikut apa syarat untuk boleh atau si boleh luluskan kursus tu. Untuk tahun 2021 tu ada kurang sikit lah, sebab ada PKP dan sebagainya. So kita mesti ikut SOP yang disediakan oleh kerajaan. So tahun 2021 tu ada kurang lah, agak kurang sikit lah. Pada para masyarakat Islam di Sarawak, terutama di Sarawak tu, siapa yang ingin khusus di Tabung Baitul Mal, di Kuching kah, di Sibu kah, di Miri kah, so bolehlah datang ke Baitul Mal atau berhubung di Tabung Baitul Mal Sarawak lah, untuk mendapat keterangan tentang Akademi Latihan Insan tu. Kita di seluruh Sarawak tu ada Tabung Baitul Sarawak, dia Tabung Baitul Mal Sarawak lah, di seluruh Sarawak lah. Okey, nama kami Surmiadi bin Rosli, Eksekutif Komunikasi Korporat di Tabung Baitul Mal Sarawak.
Okey, Mentari Channel tu bermulanya bila setidaknya datang ke office dan nak propose something lah dalam kerjasama dengan nak bekerjasama dengan Tabung Baitul Mal Sarawak. Pada waktu ia pun kami terkejut juga bila Mentari Channel ataupun YouTube channel yang datang ke office kami orang nak propose something untuk kerjasama. Jadi di tidak Mentari Channel tu datang propose dengan timnya, propose untuk program kerjasama dalam nak meningkatkan usahawan kita tu. Tapi kebetulan sama dalam waktu ya Baitul Mal pun ada membuat program ataupun latihan insan, akademi latihan insan yang melibatkan asnaf-asnaf kita dalam program usahawan. Kita memberi danya pendidikan lah ataupun kita beri danya latihan untuk danya mengembangkan diri danya. Dari sialah timbulnya kerjasama di antara Mentari Channel dengan Tabung Baitul Mal. Pada asalnya just perbincangan lebih lanjut namanya, tapi kebetulan idea dah keluar waktu ya untuk menghasilkan dokumentari berkaitan dengan usahawan. Tiba-tiba kami orang pun terkejut juga bila danya datang terus madah dannya dah di approve oleh pihak PINAS. Jadi dalam masa yang sama pun kami orang terharu juga lah dengan kerjasama tu. Jadi bagi pihak Baitul Mal saya ada masalah dannya nak membantu Baitul Mal dalam memberitahu maklumat kepada pihak luar yang Baitul Mal ada melakukan program bantuan secara memberi latihan kepada asnaf-asnaf yang di luar lah. Jadi kita bersyukur, terima kasih kepada pihak Mentari Channel yang dah hadir untuk bekerjasama dengan Baitul Mal dan terlahirnya lah program tu untuk program usahawan asnaf. Okey, untuk program usahawan asnaf kami memang program tu memang yang terbaik. Kita tahu banyak asnaf-asnaf di luar yang terkesan, lebih lagi PKP memang terkesan bagi danya. Jadi dengan ada program yang kita anjurkan usahawan asnaf ataupun yang Baitul Mal pun akademi latihan insan sedikit sebanyak membuka kepada sedaknya untuk mempertingkatkan ataupun menambah rezeki danya dalam masa yang sama, sedaknya dapat meningkatkan lagi taraf hidup danya. Mestilah danya susah lagi lah, kita sekurang-kurangnya danya diberi kemahirannya dapat menambah naik taraf hidup danya lah. Kita pun juga mengharapkan semua tu akan terus down pada PKP tu. Kita tahu banyak yang dah teruk ataupun gugur macam ni pun. Jadi kita simaklah danya terus terkesan dengan benda tu. Tapi alhamdulillah dengan ada program usahawan asnaf yang dibuat oleh Mentari Channel dan dalam masa sama pun Baitul Mal ada akademi latihan dengan combination tu menghasilkan satu combination yang terbaik lah. InsyaAllah kita membantu asnaf-asnaf kita. InsyaAllah kita pun bersyukur juga sekiranya Mentari Channel dapat bukan hanya untuk usahawannya. Ni tahu Mentari Channel boleh bekerjasama dengan pihak Baitul Mal. Contohnya turun padang, misalnya kami orang ada menyatakan bantuan banjir, bantuan kebakaran, ribut ke apa. Kita mengharapkan kerjasama macam tu supaya kita dapat mengetengahkan lagi apa bantuan-bantuan ada yang di Baitul Mal. Sekurang-kurangnya kita masyarakat luar dapat tahu apa lagi yang ada bantuan di Baitul Mal. Baitul Mal bukan hanya beri bantuan kepada golongan asnaf, golongan yang kira dalam asnaf lah, yang 8 asnafnya. Kita beri juga bantuan kepada yang mangsa kebakaran, banjir ataupun kena ribut ke apa. Jadi ni tahu lepas tu ada Mentari Channel sendiri pun nak turun sama kerja kami orang untuk kami orang berjelajah asnaf ke apa semua, dialu-alukan untuk semua. Ada pesanan yang kita nak kongsikan. Okey, untuk pesanan kepada masyarakat di luar ataupun siapa-siapa, terima kasih kepada semua yang dah follow Tabung Baitul Mal Amat Tok, dan mohon dapat kita sama-samalah menyokong ataupun membantu Mentari Channel sekaligus Mentari Channel untuk mengembangkan usahawan kita di Sarawak tu. Mungkin ada siapa lagi yang nak membantu. Jadi Baitul Mal hanya sebagai perantara. InsyaAllah Baitul Mal akan membantu apa yang mampu. Jadi harapan kami orang di Baitul Mal semoga semuanya akan berjalan dengan lancar dan masyarakat di luar mengetahui apa yang Baitul Mal pola. Nama kami Zuraidah Haji Lin. Kami tu berasal dari Kampung Tupung Batu. Kami bersama dengan Baitul Mal dah hampir 3 tahun.
Jadi khusus yang Baitul-Mal anjurkan bagi kami, memang kalau orang yang ambil betul-betul menjadi ilmu, memang bagi kami manfaat kalaunya betul. Baitul-Mal kami rasa memang bagus bilanya nubuh benda ke tu, orang buka minda, orang ingin tahu, orang ada orang lain beri khusus free lah, kira free untuk asnaf kan. Asnaf pun ramai juga bila dicari asnaf tu belajar kuih tu, kuih ya. Jadi kami rasa bangga juga dengan Baitul-Mal tu sebab penubuhannya banyak asnaf-asnaf yang mau ngikut kelas-kelas ke tu. Kelas yang kami anjurkan sampai tu memang bahagian culinary. Jadi lebih kepada masakan dan kuih muih. Kelas kami juga satunya dia satu sesinya akan buka minda dulu. Macam ni kita menjalankan perniagaan kita, macam ni kita nak mencari geran, macam ni kita nak kata orang muka kedai lah, nak buka minda, belajar online lah, apalah. Ya khusus kami memang macam suami kami, Abang Halil, memang nyamri satu buka minda dulu. Lepas ya, baru nya pergi ke praktikal, molah kuih. Impactnya kalau nak dikirakan, kalau orang yang betul-betul minat, nya boleh kata orang berjaya. Kadang-kadang salah khusus diambil. Minat si ada pun datang juga. Ya silap lah. Ya bukan ya ikut-ikut aja. Sebenarnya kalau diikut betul-betul khusus kakak tu, kalau yang katalah kuih kita si tahu, kita boleh menjana pendapatan bah. Ada kuih juga memperbaiki sebenarnya. Khusus tu memperbaiki dari si tahu jadi tahu. Jumatia Hamdan tu nya tu mengikuti kelas kuih-kuih kami. Mula-mulanya tu kata orang dari si pandai. Bukan dikata si pandai terus. Kuihnya pun yang cerita, kuihnya ya agak macam suram-suram lah sikit kan. Macam contoh-contoh pau tadi kan. Bilanya mula pau, kena paunya kecut katanya kan. Jadi kami si pandai kak katanya. Budak tu nang rajin. Oleh kerana kata orang nya tu yakinkan dirinya, nya boleh ngikut lagi sekali khusus kami, khusus kuih-muih kami. Sehingga nya madah orang muji kuihnya. Berlainan kuih kita hari tu. Contohnya macam Sri Muka, macam pau yang cerita kami tu. Bila orang madah dah ada feedback, jadi sidak membeli ada datang balik katanya. Nya madah nyaman kuih kita. Jadi rasanya kata orang nya banggalah dirinya dari si tahu jadi tahu. Sebab Jumatia tu nya tu memang yakin orangnya. Memangnya rajin. Sebabnya tahu dirinya siapa kan. Jadi kata orang memangnya belajar betul-betul lah. Nya bertanya pun rajin. Orang tu kalau rajin bertanya, ada olehnya. Sebab bila kita semua orang pandai mula kuih, tapi bila kita dalamkan lagi, kuih kita upgrade. Kena rajin, benda-benda tu kena rajin. Kita lain resepi, kami lain resepi. Mungkin resepi kami dapat dipakai untuk memperbaiki resepinya ya. Itu Jamatian pun no ialah orang nya pun keyakinan dirinya berjual kata orang nak. Kami rasanya cekal juga lah tu. Nya tahu nya menyara keluarganya. Jadinya hidupnya kata orang bukan kita hidupnya perlu untuk mencari nafkah. Sebabnya seorang aja nya untuk mencari nafkah, jadinya yakin, jadi dia usaha. Walaupun kata orang kelas di rumah kami tu kelas yang berbayar, tapi nya usaha cari yang jualannya tadi disimpan allocate untuk kelas kami. Jadi kuih lah apa berbagai-bagainya tu Jumatia tu nang orangnya yang rajin dan cekal. So kita yakin insya-Allah nya boleh berjaya. Okey. Kami rasanya tu walaupun nya dalam diam-diam di dalam kelas kakak, nya tu rimo nampak kuku. Jadi nya pandai, nya memang pandai. Tapi bagus juga nya tu, nya upgradekan biskutnya. Jadi nya yakin bila nya banyakkan produk biskutnya berbagai-bagai, jadi orang nyaman je lagi. Kami dah pesankan di dalam kelas kami, pakailah kita produk yang berkualiti. Kalau kita nak panjangkan hayat bisnes kita, pakai benda yang berkualiti. Jadi kalau semua orang pandai mula biskut, macamnya
Mungkinnya dengar apa yang di dalam kelas kita cakap, benda kualiti tu siapa ditipu kita. Once letak di mulut, biskut nyaman, insya-Allah. Kami dah pesan dah siapa-siapa yang dalam kelas kami, macam Mikaela tu Indah, mungkin kata orang serami-rami kelas kami terlepas pandang kepadanya, tapi nya tu memang jenis orang yang diam, tapi nya tahu dah strategi matanya dah, akalnya dah tahu dah nya nak berjual nak jual, nak menambah pendapatan. Sebab nya boleh pergi minta kios dekat Baitul Mal tu. Nya tahu benda, yakin biskutnya boleh dipasarkan. Kami rasa nya ya, pasal yakinkan dirinya pun. Nya tahu dirinya siapa. Lepasnya nya pandai ngambil peluang apa yang digrabnya, macam biskut, ambil biskut online mesti biskutnya. Jadi untuk kata orang menyerah hidupnya, nya berani. Jadi nya boleh berjaya lah. Orang yang takut susah lah nak berjaya. Kita yakin boleh Yakin insya-Allah. Kakak kalau orang macam nya, kalau orang yang berani kakak kata memangnya akan berjaya. Okay. Mas Lina tu bila ngikut kelas kami, nya tu suka nak mendekatkan dirinya dengan guru. Jadi walaupun nya tahu miak tu bukannya ilmunya banyak juga tu, tapi nya suka mendekatkan diri sambil-sambilnya bertanya apa yang bukannya apa yang diajar ya, nya boleh berkisahkan, bertanya nak lain lagi. Bermaknanya si mau melepaskan peluang tu. Jadi bukan senang nak berjumpa, mungkin katanya bukan senang nak berjumpa guru yang boleh ngajar mendidiknya. Jadi peluang yang si mau, kemasannya si mau dibuangnya, diajar. Dalam kami pembuat pun macamnya kami ngajarnya kuah rojak, nya boleh bertanya benda lain. Nya kreatif, miatok kreatif. Mas Lina tu memang kreatif. Kita bayang kami ngajar rojak hanya satu item aja. Nya boleh diberbagai-bagaikan. Demi nya tu yakin juga nya kami pun kata orang simpati juga dengan kehidupannya, adik-beradik daknya kan, keluarganya, macam maknya stroke, nya boleh dengan ibu tunggal, dengan anak seorang, nya boleh menjaga maknya lagi, ia juga bisnesnya lagi. Makna Allah lebih tahu siapanya. Jadi kata orang si uginya berbakti pada orang tua sambil-sambilnya berjual, rezekinya si putus. Tapi kami tahu kalau pembuatannya macamnya mulatat, memang kemas. Macam rojak ya, nya pernah ngikut lagi di rumah, rojaknya diberbagai-bagaikan rasa. Macam rojak sutungnya, rojak buahnya lagi. Nya di pandai mengolah-olahkan lagi lah. Mas Lina tu bagus orangnya. Kami nangganya tu orang yang kemas bekerja. Nya neat, kerjanya bersih. Macamnya mula kuih kuih tat di tangga kami, sebab kami ada pernah beli dengannya, kemas seperti orang lain. Nya cantik je ya, sebab kami ngatanya tu nang dari segi tangannya pun tahu kami nya kemas bekerja. Okey, so kita yakin dia boleh berjaya. Insya-Allah. Sebab apa dengan kita bayang nya gemaknya lagi. Nya mikir hal bisnesnya lagi. Tentulah nya kuatlah semangatnya kan, nak menyara keluarganya lagi. Yakinnya insya-Allah nya boleh berjaya. Okey, harapan kami pada tabung Baitul Mal tu, diharap kursus tu dapat diluaskan lagi dan dilanjutkan lagi. Jadi lepasnya peserta boleh dapat manfaat dari situ. Harap Baitul Mal dapat mengadakan kursus lebih panjang lagi lah daripada yang ada sekarang ni. Jadi terima kasih juga lah dengan Baitul Mal. Tanpa Baitul Mal, kakak saya ada wujud di situ untuk berkongsi ilmu dengan asnaf-asnaf. Jadi harap pesanan kakak kepada yang yang telah mengikuti kursus-kursus bersama kakak tu, diharap kita orang pakailah ilmu yang kakak ajar. Walaupun kakak tu siklah pandai macam ni, tapi boleh manfaatkan kita orang. Yang sik tahu kita jadi tahu, kita sik malu bertanya. Jadi harapan kami juga supaya sidak tu lebih dimurahkan rezeki berkat keyakinan daknya. Jadi pesanan lagi kakak dengan sidak asnaf-asnaf yang ada di luar ya, kalau boleh tampilkan diri.
Jangan malu, sebab peluang tu akan lalu di depan kita tanpa kita mencari peluang. Jadi harap kita orang pergilah dengan bertanya banyak dengan tabung Baitul Mal. Mungkin tahun depan insya-Allah mungkin ada sidak menganjurkan kursus lagi, kita boleh pergi dekat Baitul Mal dan bertanya apa kursus yang boleh kami ikut. Sebab banyak kursus. Dan pesan lagi sikit, ikut kursus dengan kesesuaian diri. Ya, pesanan kakak, okey? Nama kami Aisyah binti Uthman. Kami berasal daripada Kuching. Kami adalah pengasas kepada Anas Collection yang bertempat di Plaza Medan Niaga Sato. Kami menjalankan aktiviti menjual pakaian muslimah sejak dari tahun 2000 hingga sekarang. Selain daripada ia, kami adalah bekerja sambilan sebagai tenaga pengajar jahitan. Kursus yang telah dianjurkan bersama tabung Baitul Mal Sarawak adalah kursus asas jahitan, jahitan tahap 1 hingga tahap 3, asas perniagaan dan pemasaran dalam talian. Kursus yang dijalankan di tabung Baitul Mal Sarawak di Batu Kawah. Dijalankan selama 2 hari lah. Untuk asas jahitan, peserta diajar tentang asas-asas jahitan lah, mengenal pasti perkakas alat jahitan. Manakala yang tahap 1 hingga tahap 3 yang dah berkemahiran lah, diajar membuat pola, cara melahkar pola, cara menggunting kain, teknik-teknik macam ni lah. Matlamat penganjuran khusus adalah untuk minat golongan sasar, untuk meningkatkan, untuk menceburkan diri dalam bidang kemahiran dan seterusnya membantu mereka meningkatkan pendapatan sebagai usahawan ataupun naknya kerja kediri lah. Apa yang kami langgarlah impaknya dari segi peningkatan tahap kemahiran, pengetahuan, yang paling ketara adalah dari segi pendapatan setidaknya. Ada peningkatan lah. Ada banyaklah peningkatan dari segi. Pengalaman kami dengan peserta, kebanyakan peserta 90% adalah peserta wanita. Kebanyakan terdiri daripada suri rumah tangga, dannya mempunyai semangat untuk belajar. Kebanyakannya banyak yang ingin membantu untuk menjanakan ekonomi keluarga lah. Harapan kami untuk tabung Baitul Mal Sarawak, supaya pihak tabung Baitul Mal Sarawak dapat menganjurkan lebih banyak kursus untuk golongan asnaf dan dapat memanjangkan tempoh kursus agar banyak pengisian dapat dikongsi lah. Harapan kami untuk peserta manfaatkan segala peluang yang ada dan bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat anda lah. Pesanan kami untuk golongan asnaf, datanglah ke tabung Baitul Mal Sarawak dan rebutlah peluang yang ada. Pilih kursus yang bersesuaian dengan anda. Ianya free, percuma, dan ianya boleh dapat memperkasakan ekonomi anda. Kartina binti Ahmad Toknya adalah seorang peserta nya kreatif, yang mempunyai semangat yang kuat, yang mempunyai cita-cita dan wawasan yang tinggi lah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh ya. Puan Muslihah binti Johari Toknya seorang peserta yang berfikiran kreatif, nya inovatif, nya mempunyai semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, nya sanggup berkorban untuk pergi belajar dari kampung Tanjung Bundung, Tanjung Bundung, Kota Semarahan hingga ke Kuching tu untuk belajar. Nya ada membuat perancangan sendirilah, merancang dan berusaha untuk membesarkan perniagaannya lah. InsyaAllah boleh berjaya. Sekarang toknya tengah nak membesarkan tempatnya menjahit lah, untuk menjadikan keadaannya selesa untuknya menjahit, untuknya mengambil tempahan lagi lah. Buat kawan-kawan di luar sana, rebutlah peluang yang ada, bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat hidup dan belajar bersungguh-sungguh.
Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh kami Zaitun Safira binti Zidi. Kami berasal daripada kampung Sungai Mata. Kini kami bekerja sebagai koordinator latihan di Think Big Training, iaitu Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor CIDB di Kota Semarahan. Okey, antara kursus yang dianjurkan bersama Tabung Baitul Mal Sarawak adalah seperti kursus pendawaian elektrik, kursus penyaman dan pengedaran udara, kursus menggunting rambut, kursus pembuatan kek dan roti, dan selain itu printing baju dan sebagainya dalam pelbagai bidang. Matlamat utama kami adalah memberikan kemahiran dalam pelbagai bidang untuk kursus jangka pendek kepada peserta, terutama sekali untuk golongan asnaf, industri dan masyarakat di luar sana. Okey, impak yang peserta dapat daripada program peserta dapat mempraktikkan kemahiran yang telah tidak pelajari. Contohnya yang pertama, kursus tu diajar oleh tenaga pengajar yang berpengalaman daripada pusat latihan kami orang. Dan kedua, selepas habis setiap program tu, peserta akan dapat menambah lagi ilmu kemahiran yang akan berhubung terus dengan tenaga pengajar, dan kami orang pun akan follow up untuk perkembangan dari masa ke semasa kepada para peserta. Contohnya di tempat kami orang, setidaknya kursus dekat Baitul Mal. Jadi selepas kursus di Baitul Mal, kami orang akan bola sigit group untuk para peserta. Di sini kami orang akan follow up lagi perkembangan, dan kami orang akan memberi sidak peserta untuk khusus dalam pelbagai kemahiran lagi lah kepada sidaknya, sama ada dari segi berbayar ataupun secara percuma. Kami orang akan fokus kepada golongan asnaf yang terutama sekali lah. Memang kita pun tahu Tabung Baitul Mal Sarawak adalah tujuan yang pertama, tidaknya akan membantu golongan asnaf. Seperti yang kita tahu sebelum tu, daripada segi bantuan Tabung Baitul Mal adalah kepada persekolahan, ibu tunggal, mangsa banjir contohnya nak. Tapi yang terbaru yang kini tu lah, yang bermula daripada awal 2016, setidaknya memberi bantuan dari segi bidang kemahiran. Jadi this year kita boleh nanggap para peserta boleh mempraktikkan lagi bidang kemahiran yang setidaknya dapatlah daripada program tu. Jadi untuk Encik Ardi bin Osman, kami kenalnya sebabnya pernah mengikuti program tu. Daripada kami ingat lagi mula-mulanya nak ikut program tu, sebab program tu kami akan iklankan. Yang pertama kami akan iklankan melalui WhatsApp, Facebook ataupun grup keluarga, rakan-rakan semua. Jadi Encik Ardi tu akan hubungi kami, nanya ada benarkah program tu diadakan di Baitul Mal, sidak Baitul Mal yang anjurkan. Jadi kami jawab awak, dan di siang pagi tidaknya akan datang untuk register. Di siang kami nangganya macam memang tahu apa, bukan tahu apa-apa, maksud kami macam kira orang madah zero lah dalam bidang pendawaian elektrik. Jadi di sianya tunjukkan minatnya, khusus dia adakan 2 hari nak. Di sianya tunjukkan minatnya dari hari pertama hingga hari kedua, dan habis daripada program dia sentiasa bertanya macam ni nak belajar lagi tentang tu. Sebab bagi kami 2 hari tu nya cukup cuma untuk bidang kemahiran seperti tu, nya mau tahu lagi lebih mendalam. Jadi kami orang akan nombor tenaga pengajar untuk nya berhubung lagi mengenai bidang kemahiran yang diceburi lah dalam pendawaian elektrik tu, dan nya menunjukkan minat yang mendalam. Jadi kini tu alhamdulillah lah, seperti yang kita tangga daripadanya pun, nya kini tu dah boleh mengaplikasikan dan menjadikan bidang yang nya pelajari daripada program kami orang dengan Tabung Baitul Mal Sarawak. Kini tu nya dah ada bisnesnya pun, perniagaannya pun dalam bidang kemahiran yang nya ceburi sepanjang 2 hari kursus bersama kami. Jadi nampaknya boleh pergi lebih jauh lagi dalam bidangnya? Ya, kami nampaknya boleh pergi jauh lagi dalam bidang yang minatilah. Memang sebab kita tahu bidang tu mun di luar mungkin susah nak dapat, tapi bila dah ada kami orang mengajukan kursus tu, nya dapat ngikut. Jadi kami orang sedikit sebanyak syukur alhamdulillah lah daripada program tu. Kami orang walaupun 2 hari
Disianya boleh memberi jangka masa yang panjang untuknya menjana pendapatan harian pun dengan keluarga. Okey, besar harapan kami orang, terutama sekali daripada kami lah, Think Big Training dan Tabung Baitul Mal Sarawak, agar setiap peserta yang hadiri program yang dianjurkan oleh Tabung Baitul Mal Sarawak dikenalikan oleh Think Big Training, agar peserta mendapat ilmu kemahiran dalam bidang yang diceburi, terutama sekali dalam apa-apa je bidang yang dalam pelbagai bidang kemahiran dan keusahawanan. Kerana bagi kami bidang tu amat bagus, boleh membantu golongan asnaf keluar daripada kesusahan. Maksud kami contoh di rumah ada aircon. Okey, contoh di rumah ada aircon tapi si tahu macam mana cara nak ngatur. Yang pertama, Disia setidaknya dapat jimatkan kos. Yang pertama, setidaknya boleh buka diri tanpa tanpa yang pertama boleh menjana pendapatan peserta sendirilah untuk keluarga dan masyarakat di luar sana. Assalamualaikum dan salam bahagia. Nama saya Amirul bin Philip dan saya bekerja sebagai seorang tenaga pengajar di FRD Ideas Kuching, bahagian Kuching. FRD Ideas sebenarnya satu organisasi yang memberi khidmat kepada seluruh warga Sarawak lah, terutamanya lah yang berada di Kuching, untuk mempelajari knowledge tentang fotografi, videografi, smartphone dan juga bidang-bidang lain seperti editing, graphic design, dan juga video dan foto jugalah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tabung Baitul Mal Sarawak kerana menjemput dan bekerjasama dengan kami dalam bengkel-bengkel yang telah dianjurkan, dan alhamdulillah bengkel tersebut sukses dan ramai yang ramai peserta yang mengikuti bengkel-bengkel tersebut berjaya dan mampu untuk tampil ke depan untuk mempelajari apa yang diajarkan, dan apa yang diajar semua mereka boleh buat dengan lebih baik lah sebenarnya. Khusus yang dianjurkan bersama dengan Tabung Baitul Mal Sarawak adalah khusus asas fotografi dan videografi smartphone, di mana kami di FRD Ideas mengajar peserta-peserta bagaimana untuk menggunakan telefon bimbit, smartphone sebagai media untuk menambahbaikan untuk dari segi promosi semua peserta lah, untuk contohnya sebagai macam seorang businessman, seorang peniaga kecil yang menjual keropok ataupun menjual perfume ataupun menjual segala jenis produk lah, untuk belajar mengambil produk tersebut dengan cara yang betul, atau mengambil video dan foto dengan cara yang baik untuk dipromosikan di media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube dan sebagainya. Gitulah. Matlamat kami adalah untuk mencari lebih ramai lagi peserta dan boleh mengketengahkan peserta-peserta tersebut supaya menjadi usahawan yang boleh berdaya saing dari segi pemasaran, dari segi marketing, untuk menaikkan sale dan jualan mereka lah. Impact khusus, alhamdulillah, impact adalah sangat baik. Seperti yang telah kita lakukan sebelum tu lah. Apa yang berlaku adalah ramai peserta yang minat dan boleh menerima apa yang kami sampaikan, dan mereka melakukan apa yang diajar dengan baik, dan boleh
menggunakan kaedah-kaedah pembelajaran digunakan sebagai digunakan untuk perniagaan mereka dan dapat menambahkan sale ataupun penjualan dan menaikkan bisnes mereka dengan lebih baik lah. Okay. Dengan Encik Muin kami rasa alhamdulillah dan terima kasih padanya sebabnya beri orang Madah beri sokongan dan tumpuan yang bagus dan yang mengikut segala yang apa dikongsikan dalam pembelajarannya. Jadinya adalah salah seorang yang dekat dengan kami orang tenaga pengajar lah. Dia sentiasa bertanya dengan apa yang salah dipolah, apa yang baik, apa yang perlu diubah dalam setiap foto ataupun video yang dihasilkan oleh Encik Muin ya. So jadi kami orang macam follow up dengannya. So jadi apa yang dihasilkannya adalah baik dan bagus dan alhamdulillah lah dia boleh dia boleh menghasilkan foto ataupun video yang boleh menarik pelanggannya untuk membeli aiskrim Encik Muin dan saya terkejut jugalah mendengar Encik Muin berjaya dalam bisnesnya setelah mengikut kursus yang dianjurkan oleh Tabung Baitumal Sarawak. So kita nampak perubahan. Nampak perubahan, memang nampak. Setiap kali memang apabila Encik Muin menghasilkan foto atau video tentang aiskrim, dia akan tag saya dan dia akan berkongsi dan kami akan komenkan apa yang perlu. Jadi apa yang dipolah Encik Muin adalah sesuatu yang boleh dibanggakan bagi kami tenaga pengajar lah. Jadi alhamdulillah baguslah. Semoga kami doakan peserta-peserta lain yang akan datang, yang akan ngikut, yang ingin ngikut juga untuk program-program yang akan datang, boleh datang join lah. Jangan malu, jangan segan untuk join program yang akan diadakan oleh Tabung Baitumal Sarawak lah akan datang, supaya kita boleh sama-sama untuk meningkatkan penambahbaikan dan bisnes dan dari segi pemasaran dan jualan. Okay, harapan kami untuk semua golongan asnaf yang teringin ataupun yang pernah mencoba untuk mengikuti kursus tu, kami jemput kita orang semua untuk jangan malu, jangan segan, telefon aja, kontak aja dengan Sidak Tabung Baitumal Sarawak tu, sebab dannya akan membantu. Dannya akan menolak bantuan permintaan kita orang untuk membantu dalam segi kursus-kursus macam tu lah. Sebab kami orang pun apa yang diusulkan dengan Tabung Baitumal Sarawak tu dannya menerima secara positif dan tangan terbuka, sebab bantuan seperti itu adalah yang antara satu bantuan yang terbaik lah untuk golongan-golongan asnaf bagi membantu. Sebab feedback daripada peserta-peserta lah adalah bagus. Sebab danya ada pernah madah terima kasih sebab daripada kami tahu macam ni nak mula sale ataupun promosikan jualan kami dengan lebih baik menggunakan smartphone aja, menggunakan telefon yang sedia ada tanpa perlu menggunakan kos yang tinggi. Jadi harapan saya Tabung Baitumal Sarawak dah membuka peluang dan harap semua rakyat Kuching, golongan asnaf, kita sama-sama support dan sama-sama datang untuk menjayakan program-program yang akan datang lah, insyaAllah.